Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton kesenian seni tari. Saya Nisa K akan menemani murid-murid penonton sekalian hari ini dan bersama-sama dengan saya ialah Cikgu Syafiq dari Sekolah Seni Malaysia Perak. Selamat datang Cikgu. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di kesenian seni tari. Tadi kan Cikgu, saya lihatlah dua murid kita sedang mempersembahkan sebuah tarian. Mungkin Cikgu boleh ceritakan serba sedikit mengenai persembahan tersebut. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid di rumah dan juga Nisa. Ya. Okey, untuk persembahan tadi adalah tarian Melayu asli yang dah dikreasikan. Karya yang dihasilkan untuk persembahan CJ Pelajar Melayu SPM. Okey, karya itu diilhamkan daripada filem Sumpahan Orang Minyak. So ada lagu Tudung Periuk tu. So geragam dan gerak tu dihasilkan daripada lirik lagu itu sendiri. Bagaimana pula dengan pola lantai? Kalau kita sebut tarian tak sah lah kalau kita tak bercakap mengenai pola lantai, betul tak Cikgu? Betul. Okey, untuk pola lantai pula, kalau kita dengar lagu tu bertajuk Tudung Periuk. So bentuk Tudung Periuk itu sendiri adalah dalam bentuk tiga segi. Ya. Tiga segi dan juga ada bulatan. Betul. Macam bentuk kon ya Cikgu? Ya, betul. Untuk menutup makanan apa semua kan. So jadi ragam asal atau karya asal ni dihasilkan dalam bentuk tiga segi. So kebanyakan pola lantai yang dihasilkan tu memang kita hasilkan dalam bentuk Tudung Periuk itu sendiri. So kita kekalkan struktur nama Tudung Periuk itu dari segi ragam dan juga pola lantai juga. Tadi Cikgu ada sebutkan mengenai persembahan tarian ini berkaitan dengan CJ Pelajaran Malaysia SPM. Bagaimana murid-murid ini diberikan penilaian terhadap persembahan mereka? Okey, untuk karya Tudung Periuk ni CJ Pelajaran Malaysia tu dia ada tema. Untuk setiap tahun dia ada tema. Untuk karya Tudung Periuk ni tema dia adalah irama dan lagu. Baik. So kerana itulah karya itu dihasilkan mengikut irama dan juga lirik lagu yang tersebut. Iaitu lagu Tudung Periuk. So penilaian dia dari segi ragam, busana, tata rias, pola lantai dan juga kreativiti. Biasa berapa lama murid-murid memerlukan masa untuk bersedia bagi sesuatu persembahan untuk peperiksaan mereka? Okey, proses penghasilan karya ni kita ambil masa dalam 5 bulan. Daripada soalan keluar sampailah hari penilaian. Baik. So proses tu kita mulakan dari segi kajian sejarah, kajian latar belakang tarian, lepas tu kajian ikut tema yang dipilih. Selepas tu yang terakhir sekali barulah proses koreografi tu dan juga busana dan serta perkara-perkara yang lain lah. Wow, nampaknya bukan mudah ya untuk murid-murid ini menyiapkan diri mengikut tema persembahan pada tahun tersebut. Betul. Mungkin kali ini kita dapat lihatlah bagaimana tarian Tudung Periuk itu dipersembahkan dan kita nak belajar bersama-sama. Saya harap murid-murid penonton yang melihat dan menonton kita sekarang di kesenian seni tari ini dah tak sabar-sabar nak belajar bersama-sama. Tetapi sebelum itu, jom kita rehat seketika. Janji dengan Nisa, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di kesenian seni tari Didik TV KPM. Lambung turun, pusing. Kembali menonton kesenian seni tari bersama saya Nisa K dan jangan lupa #seni untuk semua. Baiklah, bersama-sama dengan Nisa masih lagi Cikgu Syafiq dari Sekolah Seni Malaysia Perak dan kita ditemani oleh dua penari kita yang sungguh comel dan cantik. Ni siapa mereka ni Cikgu? Okey, saya kenalkan sebelah kanan saya ni adalah Jazaila Zafira. Baik. Dan sebelah kiri saya ni adalah Nasrin Umaira. Wah, nak panggil apa ni Cikgu? Kan saya panggil awak-awak aja ni. Nama ringkas Jazaila adalah Jazak. Yang ini? Nama ringkas adalah Nasrin lah. Okey, baiklah. Nas dan Jezek bersama-sama dengan kami hari ini untuk membantu kita ya Cikgu. Kita nak sebut sedikit mengenai, sentuh sedikit mengenai mereka punya busana. Betul. Dan juga peralatan diperlukan untuk persembahan kita hari ini. Silakan Cikgu. Okey, kalau kita tengok secara ringkas dekat Jezek, busana yang dikenakan adalah kebaya moden. Sebab kita dah olah bentuk kebaya itu. Kalau perasan, kita ada kain geskat bahagian lengan dan juga bawah. Dan kita tambah batu permata secara detail. Untuk kebaya moden ni dihasilkan mengikut perayaan zaman. So kita kekalkan tradisional tu tapi masih ada sentuhan moden. So at the same time kalau perasan dekat kain tu kita dah kain songket yang boleh kita dah tambah batu permata supaya lagi naik seri pada persembahan tu. Baiklah. Kiranya penari tu pakai tudung, kita akan sesuaikan warna tudung tu dengan jenis busana yang digunakan juga. So tekstur dari segi dia punya fabric mesti bersesuaian supaya tidak terlalu terlalu bercahaya sangat. Betul. Atau terang sangat. So tone color pun memainkan peranan penting. Sebab kontra color tu sangat penting supaya
jelas penari itu di atas pentas. Sebab kalau kata kita tengok depan mata dan di atas pentas dengan cahaya dia berbeza. Betul, nampak lebih macam tu cikgu. Sebab itulah fabric tu sangat penting, pemilihan fabric sangat penting sebelum menghasilkan busana tu. Okey. Untuk aksesori pula, kita ada tambah rantai dan juga tali pinggang besi itu sebagai aksesori penyeri dan juga. Saya boleh turunkan sedikit topiknya. Kita nak lihat aksesori di pinggangnya. Kita nampak ada rantai dan juga tali pinggang besi untuk tambah lagi seri. Kalau kata seri wanita tu mesti ada keemasan. So kita tambah bentuk keemasan dan juga gelantangan lah biasanya. Dan untuk bagaimana penari pakai tudung, kita akan tambahkan aksesori kerawang di kepala supaya naik lagi seri tu. Kalau sebab selalunya untuk yang original penari pakai dia free hair dan pakai cucuk sanggul dan juga bunga. So untuk yang pakai tudung tak bersesuaian lah, kita nak tambah bunga kat tepi tu kan. So sebab tu kita tambah kerawang supaya seri di atas kepala tu lagi menarik lah. Kemudian cikgu, kita ada apa yang dipegang tu? Inikah dia tudung periuk kita? Okey, untuk persembahan ini nama dia tudung periuk. So kita gunakan bentuk tudung periuk yang kecil sebagai simbolik. Tapi tudung periuk ini pun kita dah hias supaya bersesuaian dengan persembahan. So tak adalah kita pakai yang original daun nipah ni kan. So kita tambah dengan lace dan juga batu permata supaya bila atas pentas tu dia kena dengan cahaya, dia berseri dia lebih daripada biasa. Ya, betul. Baiklah, lebih naik, lebih menonjol orang kata. Betul. Orang pun suka nak tengok. Kita dah bercakap mengenai busana yang sungguh cantik, berwarna-warni dan sungguh menonjol. Ya, murid-murid di rumah, bagaimana pula dengan ragam tarian kita pada hari ini, cikgu? Apakah teknik-teknik dan juga perkara-perkara lain yang perlu kita tahu? Okey, untuk pengetahuan murid-murid di rumah dan juga Nisa juga, ragam yang dihasilkan ni adalah berinspirasikan dari lirik lagu Tudung Periuk itu sendiri. So kalau kita dengar rangkap-rangkap Tudung Periuk tu, kita olah kepada bentuk ragam tarian Melayu asli. Tapi kita disebabkan penari asal untuk tarian ini adalah perempuan atau wanita, so kita ketengahkan elemen feminisme tu sendiri. So sebab itulah pergerakan tu kita buat dalam bentuk yang lebih halus supaya sopan santun, sebab kita nak ketengahkan sifat kelembutan wanita, yang lagi-lagi wanita Asia, Malaysia sebagai betul ke tidak kita tengok nanti. So sebab itulah ragam tu dihasilkan mengikut lirik lagu dan juga sifat wanita tu sendiri. Okey, bagaimana dengan tempo lagu? Adakah lagu ini perlahan, laju, perlahan kembali? Bagaimana cikgu? Untuk tarian Tudung Periuk ni kita inspirasikan daripada tarian Melayu asli, which is tempo dia sangat perlahan. So bila perlahan, sebab itu kita memilihkan tarian Melayu asli supaya terselah lagi sifat kewanitaan tu. Sebab wanita Melayu atau Asia tu sendiri dia bersifat lemah lembut, dia sopan santun, dia tidak terlalu kasar, dan sebab itulah ragam tu dihasilkan mengikut tarian Melayu asli bersesuaian dengan sifat wanita tu sendiri. Betul, dan bersesuaian dengan lirik lagu. Betul. Boleh sentuh sedikit mengenai lirik lagu Tudung Periuk ini, menceritakan tentang apa agaknya? Okey, kalau kita faham, selain daripada tengok lirik lagu, kita boleh tengok struktur Tudung Periuk itu sendiri. Sifat dia adalah sebagai pelindung. Protector. So kalau dekat rumah pun protector, pelindung paling besar kita adalah ibu kita. Yang akan menyelamatkan kita dari segala-galanya. So sebab itulah lagu Tudung Periuk kita gunakan bentuk Tudung Periuk itu sebagai simbolik kepada pelindung wanita itu sendiri. Baiklah murid-murid di rumah, sekarang kita sudah mengetahui beberapa informasi berkenaan dengan busana, peralatan, ragam, tempo, lirik. Sekarang cikgu, hendaklah saya melihat sendiri demo yang dipersembahkan oleh murid-murid kita hari ini. Boleh cikgu? Boleh. Baik, dipersilakan. Silakan cikgu. Okey, untuk murid-murid di rumah sana, kita akan belajar ragam satu tarian Tudung Periuk yang diberi nama ragam Tudung Periuk. Okey, mula-mula sekali kita akan pusingkan Tudung Periuk di hadapan kita dan letak di sisi sebelah kanan pada kiraan 1 dan 2. Seterusnya kita akan sauk Tudung Periuk ke arah sebelah kiri dan pusing balik diletak di sisi sebelah kanan dalam kiraan 3 dan juga 4. Okay, kita akan mulakan demonstrasi daripada JZ dan juga Nasrin. Kita mulakan dari 5, 6, 7, 8, kiraan 1 dan 2, 3 dan 4. Okey, kita cuba sekali lagi. Tengok betul-betul secara detail kiraan 1 dan 2, 3 dan 4. Kita mula 5, 6, 7, 8, 1 dan 2, 3 dan 4. Baik, untuk kiraan 5 dan 6, murid-murid perlu pusing ke arah 180 darjah mengikut laluan sebelah kiri dan seterusnya akan duduk di bawah. Alright, kita akan mulakan 5, 6, 7, 8, pergi 5 dan 6, 7 dan 8. Kita akan hayunkan Tudung Periuk itu kanan dan juga kiri. 6, 7, go. 7 dan 8.
Tapi untuk ragam ni, dia ada tambahan pada tempo lagu asli, which is tak, tak, tum, 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 tak, tum, tum. Pergerakan dia adalah tudung periuk akan dihayun kanan dan juga kiri, tolak ke hadapan, lipat tudung periuk itu dan letak di atas kepala. Okey, kita akan mulakan dalam kiraan tempo asli. 5, 6, 7, 8, tak, tak, dum, 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 tak, dum, dum. Alright. So, kita akan mulakan daripada awal. Sekali lagi, ragam 1 iaitu ragam tudung periuk. Secara keseluruhan tanpa berhenti. And 5, 6, 7, 8. 1 dan 2. Sauk 3 dan 4. Pusing 5 dan duduk. 7 dan 8. Tak, tak. Dum, dum, dum. Tak, dum, dum. Okey, itulah macam mana, dia. Cikgu? Saya rasa saya dapat mengikuti dengan baik. Boleh. Wow. Tiba-tiba rasa macam tiba-tiba boleh pula kan. Baiklah, Betul. murid-murid di rumah kita telah pun melihat bagaimana nak melakukan ragam 1 bagi tarian tudung periuk yang dipersembahkan sebentar tadi. One, two, three, four. Saya salah je, tak ingat dah. Murid-murid kembali menonton kesenian seni tari di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisaki, Cikgu Syafiq dan kita ada JZ dan juga Nas yang akan bersama-sama dengan kita menunjukkan dengan lebih lanjut ragam seterusnya. Cikgu, jom kita teruskan tanpa membuang masa. Silakan. Okey. Okey, seterusnya kita akan belajar ragam kedua yang diberi nama Putera Mahkota. Kita mengangkat darjat tinggi Putera Mahkota. Okay, Baik, kita mulakan ragam 2 Putera Mahkota ini. Kita akan lenggang ke hadapan dari menggunakan sisi sebelah kanan kita dalam 4 kiraan. Okey, kita mulakan 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Okey, seterusnya kita akan sepak sikit kaki kanan ke udara, tapi tak terlalu tinggi sebab penari kita semua perempuan, wanita, harus menjaga adab. Ya, betul. So kita akan sepak kaki kanan dalam kiraan 5 dan 6. Lepas tu lari anak 7 dan 8 beri setempat. Okey, kita akan try 5, 6, 7, 8. 5 dan 6, 7 dan 8. Okey. Kita akan mula balik daripada awal untuk ragam Putera Mahkota. 5, 6, 7, 8. 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6, 7 dan 8. Okey. Baik. Belum lagi habis kat situ. Habis lagi? Untuk ragam Putera Mahkota dia panjang sikit. Seterusnya kita ada gerak duduk bangun. Sambungan daripada tadi. Kita akan mulakan 5, 6, 7, 8. 1 dan 2, 3 dan 4. Okey. Kiraan 5 dan 6 sama saja macam pengulangan awal tadi, iaitu sepak kaki kanan and go 5, 6, 7 go, 5 dan 6, 7 dan 8. So kita ulang saja. Baik, jom kita teruskan seterusnya. Baiklah, untuk ragam ketiga diberi nama kain buruk. Okey, kita akan mulakan dalam kiraan 1 dan juga 4. Baik. 5, 6, 7, 8. 1 dan 2, 3 dan 4. Sekali lagi. So, pergerakan tangan tu kita akan lalu bahagian sisi sebelah kanan sampai ke arah pipi. Jatuhkan tangan kanan di sisi kanan dan lambung angin. Lambung angin ni gerak tangan ni dia panggil menelur dan juga melepas. Baik. Dia menelur dan melepas. Okey, kita mulakan sekali lagi Kiraan 1 sampai 4. 5, 6, 7, 8. 1 dan 2 pergi 3 dan 4. Okay, kita sambung dengan kiraan 5 dan 6. 6, 7 go. 5 dan 6. 7 dan 8 tolak tudung periuk dan tarik balik. Okey, 6, 7 go. 7 dan 8. Kita ada ragam yang seterusnya, Cikgu. Yes, silakan. iaitu ragam yang terakhir. Dia beri nama ragam sapu air mata. Sapu air mata. Sebab sifat wanita tu sendiri memang mudah menangis. So kita mudah kena tersentuh. Ya, mudah tersentuh. Baik, silakan. 6, 7, 8 pergi 1 dan 2, 3 dan 4. 5 dan 6, tepuk 7 dan 8. 1 dan 2, 3 dan 4. So last kali tu dia
sabarlah wahai hati. Ya, diri sabarlah sendiri. wahai hati. Apapun dugaannya, Ya, betul. walaupun ragamnya sedikit sukar, sabar je lah. Kan kita boleh sama-sama pelajari. Tapi kan cikgu dah lihat ragam 1 sampai ragam 4 macam tak cukup je kalau kita tak lakukan bersama-sama dengan lagu. Ya, betul. Boleh cikgu? Boleh, kita boleh menyanyikan dengan lagu? Jom kita Jom. seru. Music. Nak mulakan pada ragam pertama nanti ya. Itu dia lengkap persembahan ragam tarian tudung periuk yang dipersembahkan oleh JZ dan Nas. Mengikut lagu, kita dah dengar sekali alunan lagu tu tak cikgu? Sebenarnya dalam pada kita khusyuk melihat persembahan mereka, belajar macam tadi, lambung, turun, pusing, dapat pun. Nantilah kita belajar bersama-sama dan berlatih bersama-sama. Kita sebenarnya telah tiba di penghujung rancangan kita, cikgu. Baiklah, saya nak minta Cikgu Syafiq untuk kongsikan rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan. Okey, untuk murid-murid di rumah semua, rumusan untuk hari ini adalah mana kita dapat lihat tarian tudung periuk ini mengetengahkan sifat kemelayuan wanita Melayu itu sendiri. Kita tahu, kita panggil nilai estetika. Baik. So nilai estetika adalah nilai-nilai murni dalam sifat Melayu itu sendiri. Dan tarian tudung periuk ni kita mengetengahkan lagi budaya masyarakat orang Melayu. Baik. Masyarakat orang Timur yang mana lebih sopan santun. Kalau kita lihat pergerakan dia lebih lemah lembut, sopan santun dan tidak terlalu kasar. Yeah. So sebab itulah kita ketengahkan budaya Melayu ini, walaupun tarian ini adalah tarian kreasi baru. Baik. Tapi masih mengekalkan nilai estetika tarian Melayu asli itu sendiri. Wow. So walaupun kita dalam peredaran zaman lebih moden, betul, jangan kita tinggalkan budaya orang nenek moyang kita zaman dahulu. Betul tu, itu dia nilai-nilai yang kita sama-sama pelajari pada hari ini. Murid-murid di rumah diharapkan dapat sesuatu daripada sesi kesenian seni tari kita pada hari ini. Bolehlah berlatih dan ulang tonton episod kita. Jangan lupa #seni untuk semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Syafiq, JZ dan juga Nas dari Sekolah Seni Malaysia Perak Saini Sake. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih.
Didik TV KPM